Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berke udara kita pada pagi ini dalam channel TV PPD kita. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua hadirin hadirat semua yang sudah hadir pada pagi ini dalam live kita ya. Okey, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama melafazkan umul kitab Al-Fatihah. Bagi yang bukan beragama Islam boleh bertakafur dengan cara masing-masing. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah hari ini saya Muhammad Isa bin Muhammad Noor akan berudara menjadi moderator dan membantu kita punya ceramah pada pagi ini. Alhamdulillah bersyukur kita kehadirat ilahi justru dengan inayah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul secara live dalam channel pembelajaran kali ini. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Harap kita semua, adik-adik juga ya, harap dapat berpuasa penuh ya hari ini. Okey, pertama-tama saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada semua kerana meluangkan masa sedikit untuk majlis ilmu kita yang akan disampaikan, perkongsian yang akan disampaikan oleh penceramah kita yang hebat iaitu Cikgu Dahlia binti Embo, seorang guru pakar matematik yang tidak asing lagi kalau kita sebut saja namanya di Kuala Terengganu ini. Okay, sebelum kita memulakan kita punya majlis, saya ingin menceritakan sedikit sebanyak mengenai kata latar belakang Cikgu Dahlia kita ni. Okey, orang yang sangat berpengalaman dalam bidang sains matematik. Telah 19 tahun berkecimpung di sekolah kebangsaan. Beliau mempunyai ijazah pendidikan matematik dengan kepujian dan beliau juga merupakan seorang dan juga masih lagi Colonel Akram bagi Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu sudah hampir 10 tahun. Cikgu Dahlia kan? Ya, saya. Beliau juga merupakan seorang jurulatih utama negeri bagi pedagogi matematik, seorang fasilitator negeri bagi best practices matematik. Beliau juga pernah mendapat anugerah guru inovatif pada Hari Guru Peringkat Negeri pada tahun 2014 dan juga seorang penceramah kem dan teknik menjawab matematik UPSR sampai sekarang pun masih lagi menjadi penceramah. Jadi kalau mana-mana sekolah di dalam ke di luar daerah pun boleh masih menjemput dia. Boleh menjemput beliau untuk memberi penceramah. Yang paling menarik juga beliau juga merupakan seorang penulis modul Road to A dan juga modul Aku Budak Bijak. Modul ni digunakan oleh ramai murid di seluruh Malaysia. Sekarang ini beliau berkhidmat di SIC Plus Matematik Sains di unit Sains dan Matematik di PPD Kuala Terengganu. Kalau diikutkan tahun ini sudah masuk 7 tahun. Ibu Dahlia kan? Ya, saya. Jadi kita tak mahu membuang masa sebab kita dah terlewat dah sedikit. Okey, tanpa membuang masa saya menjemput Cikgu Dahlia bagi memulakan perkongsian pada hari ini. Kita silakan Puan Dahlia. Okey, terima kasih kepada Cikgu Isa selaku moderator kita pada pagi ini dan juga merupakan pegawai USTP di PPD Kuala Terengganu. Alhamdulillah pada hari ini insya-Allah saya akan cubalah berkongsi secara live bagaimana untuk menggunakan kaedah steering ajaib dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan topik kadaran dan peratus. Jadi terima kasih juga kepada cikgu-cikgu
murid-murid yang ada juga yang saya difahamkan, ibu bapa yang join kita pada pagi ini. InsyaAllah kalau Mungkin kita mengalami sedikit masalah, hilanglah Cikgu Dahlia. Okay, sekejap saya cuba sambungkan kembali. Okey Cikgu Dahlia. okey, boleh ya? Okey, jadi jika kita hadam betul-betul, kita fahami betul-betul sebenarnya matematik ni sangat mudah kerana kita ada berbagai-bagai strategi untuk menyelesaikan masalah ni. Bukan sekadar menghafal formula saja. Jadi untuk peringkat sekolah rendah ni sebenarnya kita ada banyak strategi, banyak teknik, banyak kaedah di mana kita mampu sebenarnya menarik minat murid-murid kita. Jadi pada pagi ni saya akan berkongsi tentang topik yang biasa yang banyak ditanya dalam setiap peperiksaan, terutamanya UPSR, tetapi murid kita tidak mampu menjawabnya dengan baik. Nah, topik ini juga sebenarnya akan dibawa pula ke tahun tingkatan 1 sebenarnya. Ya, sebab kita tahu silibus kita sekolah rendah sekarang ni dah semakin tinggi. Yang form 1, form 2 semua dah turun ke tahun 5, tahun 6 dan sekarang pun tahun 4 pun mengalami hal yang sama. Jadi untuk perkongsian hari ini saya harap apa yang kita lihat insya-Allah seawal murid tahun 4 pun sebenarnya sebenarnya boleh aplikasikan kaedah ini untuk diselesaikan dalam masalah yang melibatkan topik kadaran dan peratus. Boleh saya teruskan Cikgu Isa? Okey, jadi untuk kaedah ini, sebenarnya kaedah ni biasanya dipanggil unitary lah ya. Tetapi saya tukarkannya menjadi kaedah steering ajaib kerana ajaibnya dia boleh menyelesaikan banyak masalah yang mungkin kita tak sangka sebenarnya. Dalam topik peratus tu daripada soalan yang paling mudah kepada soalan yang paling tinggi arasnya, murid kita mampu selesaikan hanya dengan menggunakan kaedah steering ini. Jadi insyaAllah pagi ni kita akan kongsikan. Pertama sekali kita lihat dulu apa keistimewaan kaedah steering ajaib ini ya. Okay, yang pertama sekali ialah murid akan mengenal pasti dan menyusun maklumat yang diberi. Kita tahu soalan-soalan hari ini biasanya berayat. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi daripada ayat-ayat itu biasanya murid malas membaca ataupun bila dibaca, dia malas untuk mencari apa yang diberi, apa yang ditanya. Tetapi dengan menggunakan kaedah ini, biasanya murid akan berminat, dia akan sentiasa rasa ingin mencari, dia akan kenal pasti apakah maklumat yang diberi dan dia akan susun maklumat itu. Okey, yang kedua, murid akan sentiasa mencari maklumat yang tersirat. Ya, walaupun maklumat tu ada diberi, tetapi biasanya maklumat pada soalan itu dia tidak lengkap. Tetapi berdasarkan kaedah yang kita gunakan ini, murid akan dapat mencari maklumat yang tersirat ataupun maklumat yang dia perlu sebenarnya untuk melengkapkan susunan maklumat-maklumat itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, menggunakan kaedah ini juga murid boleh terus menuju kepada soalan yang ditanya. Maknanya kita tak perlu menjawab perkara lain dulu. Tak perlu mengira yang lain dulu baru kita mengira untuk soalan yang ditanya. Menggunakan steering ini kita boleh terus kepada soalan yang ditanya. Jadi kita tidak akan membuang masa. Yang keempat,
Daripada steering ajaib yang kita buat nanti, murid boleh membina satu ayat matematik yang lengkap. Sebab kadang-kadang murid kita ni dia tahu nak selesaikan satu-satu masalah tetapi mungkin prosesnya tidak selesai. Dia sepatutnya ada 2 operasi di situ tetapi mungkin murid hanya membuat satu operasi dan lupa untuk melengkapkan operasi yang seterusnya. Tapi insya-Allah dengan menggunakan steering ajaib ini, murid akan nampak dengan jelas apa sebenarnya operasi yang perlu diselesaikan semuanya. Okey? Tu ada lagi yang join, terima kasih ya kerana join pada pagi ni. Okey, kita tengok yang kelima. Murid tidak mudah tertinggal sesuatu proses pengiraan. Seperti yang saya kata tadilah, ya, bila ada ayat matematik yang lengkap, maka murid tidak akan terlupa untuk menyelesaikan proses seterusnya. Okey, seterusnya kaedah ini juga saya nampak sangat membantu murid menjawab soalan-soalan kebat yang melibatkan topik terutamanya 3P itu, iaitu peratus, pecahan dan perpuluhan. Walaupun saya letakkan topik steering ajaib ini untuk peratus, tetapi kita tahu peratus, pecahan dan perpuluhan ini sebenarnya dia ada kaitan, ada hubungan. Jadi kalau diberi soalan dalam perpuluhan, kalau murid kita mahir menukar dalam peratus, dia boleh tukar kepada peratus dan dia akan menjawab dalam menggunakan kaedah steering ajaib. Cikgu Dahlia. Ya. Cikgu Dahlia, ada beberapa persoalan. Boleh tolong jawab dulu sekejap? Boleh. Okey, ada soalan daripada Muhammad Abdul Imran. Mungkin pelajar ni. Dia tanya, ni tajuk apa Cikgu Dahlia? Persoalan. Ya. Okey, untuk Imran. Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menggunakan kaedah steering ajaib pada topik kadaran, nisbah dan kadaran dan juga kepada topik peratus. Kedua-dua tajuk tu sebenarnya tajuk yang banyak dalam soalan peperiksaan tapi murid ramai yang tidak dapat menjawab dengan betul. Maknanya kalau ikutnya tahun 5 tahun 6 pun boleh? Ya, tahun 4 ni sebenarnya 5, 6 tapi tahun 4 sekarang ni silibus dia dah macam tahun 6 dan tahun 4 pun sebenarnya dah boleh ikuti sebenarnya. Tapi hari ni saya invite untuk tahun 5 dengan 6 dululah ya sebab baru first time kan. Harap pelajar-pelajar pun boleh dapat faham ya. Okey, itu objektif kita pada hari ini. Okey, boleh teruskan. Baik, terima kasih Cikgu Isa. Okey, sekarang ni tadi saya dah bagi 6 tips ya, 6 tips keistimewaan kaedah steering ajaib ya. Saya nampak soalan-soalan kebat lah, sangat susah, sangat sukar. Walaupun murid itu murid yang elit pun, murid yang pandai pun masih tidak mampu menjawab soalan-soalan kebat ini kerana tidak faham dan tidak ada cara yang mudah untuk dia guna ya. Dia hanya menggunakan pemikirannya sendiri tanpa melihat kepada maklumat yang diberi, apakah maklumat yang sepatutnya dicari, apakah yang tersirat ya. Jadi menggunakan kaedah ini insya-Allah ya, sebab pengalaman saya lah ya. Murid-murid yang lemah pun apabila dia tahu menggunakan kaedah steering ini, soalan yang susah pun memang dia dapat jawab dengan menyusun, mengatur maklumat-maklumat. Maknanya saya lihat murid yang lemah ni dia mampu sebenarnya buat penyelesaian masalah. Kadang-kadang dibandingkan dengan murid-murid yang pandai, yang lemah ini yang lebih power pula daripada murid yang pandai. Sebab murid yang pandai ni kadang-kadang dia orang macam dia rasa dia dah tahu, sebenarnya pemahaman dia masih lagi salah sebenarnya. Okey, keistimewaan yang ke-7 yang terakhir ni ialah boleh menarik minat murid belajar terhadap matematik. Sebab saya tahu matematik ni murid tak suka, murid terpaksa hafal sifir, ya, murid terpaksa banyak menghafal, jadi dia tidak minat dengan matematik. Tapi bila dia tahu menggunakan kaedah steering ni, dia akan rasa lebih
sukakan matematik. Dia akan rasa lebih tercabar. Soalan mudah dia boleh buat, kemudian dia akan minta, cikgu tak ada ke soalan yang susah lagi. Dia rasa sangat berminat dengan matematik sebab dia nampak cara yang cara yang mudah untuk digunakan. Jadi itu adalah keistimewaan kaedah steering ajaib. Jadi walaupun hari ni saya kongsikan kaedah ni, mungkin daripada kaedah saya ni cikgu bolehlah nak modify pula ke supaya mengikut kesesuaian murid cikgu lah sebab apa yang kita kongsi ni tak semestinya yang terbaik, tetapi daripada pengalaman terutamanya guru-guru di sekolah-sekolah di daerah Kuala Terengganu ni, majoritinya dah menggunakan kaedah ni daripada saya ingat dalam 5 tahun dah dah 5 tahun. Cuma pada akhir tahun lepas sebelum UPSR saya temui bahawa kaedah steering ni sebenarnya sangat efektif digunakan dalam tajuk peratus, daripada soalan yang paling mudah kepada soalan yang paling susah. Nanti kita akan tunjuk contoh satu persatu. Baiklah. Sekarang ni saya akan tunjukkan penggunaan steering ajaib ni untuk tajuk kadaran dulu. Jadi murid mesti mahir dulu menggunakan kaedah ni untuk topik kadaran dulu. Lepas saja dia mahir untuk kadaran ni, insya-Allah untuk tajuk peratus nanti dia akan rasa lebih mudah rasa lebih ringan untuk mengalami untuk mencari maklumat Jadi kita akan tunjukkan dulu untuk topik kadaran. Baik, kita tengok pada soalan yang pertama Harga 2 keping kek ialah RM6. Berapakah jumlah harga bagi 9 keping kek? Okey, kita nampak soalan ni sangat ringkas. Nilai yang diberi pun kecil. Tetapi ramai lagi murid kita yang salah menjawab Jadi antara kesalahan yang biasa kita temui ialah pertama, kesalahan ini di mana murid baca soalan ni dia dah nampak harga RM6 untuk 2 keping. Soalannya meminta mencari jumlah harga. Jadi bila dia minta jumlah harga, murid akan bertumpu kepada RM6 sebab inilah harga yang dia nampak. Kemudian soalannya dia nak 9 keping. Jadi dia nampak RM6 nak 9 keping. Tanpa berfikir panjang, dia akan membuat kesalahan sebegini. RM6 darab 9 ialah RM54. Jadi sebenarnya proses ini salah sebab murid kita tidak memahami betul-betul apakah yang maklumat yang diberi, cuma dia tahu tengok dan guna sahaja. Itu yang berlaku sebenarnya. Murid tengok je nombor, dia guna. Dia tidak berfikir panjang Tapi bila kita menggunakan kaedah steering, kita akan menyusun. Kita akan menyusun maklumat-maklumatnya terlebih dahulu. Okey, kesalahan yang kedua ialah murid membaca ayat pertama. Harga 2 keping kek ialah RM6. Dia dah nampak dah, 2 keping RM6. Mesti 1 keping RM3. Jadi dia hanya membuat operasi RM6 bahagi 2 ialah RM3. Selesai di situ sahaja sebab dia ingatkan dah selesai satu proses pengiraan, dikira dah selesailah jawapannya. Dia lupa bahawa soalannya adalah untuk 9 keping kek. Jadi inilah 2 kesalahan yang biasa murid-murid kita lakukan. Jadi kita tak naklah soalan yang sebegini ringkas, mudah, nilainya kecil, tetapi murid kita masih tidak menguasai penyelesaiannya. Baiklah, saya akan tunjukkan. Pertama sekali, kita kena baca dulu ayat yang pertama tu. Harga 2 keping kek ialah RM6. 2 keping kek adalah RM6. Maknanya dah ada satu maklumat penting yang diberi. Ada 2 nilai 2 nilai di kiri dan kanan sebenarnya. 2 keping
bersamaan RM6. Kalau dalam sekolah menengah kita panggil persamaan sebenarnya ya. Kalau peringkat sekolah rendah dipanggil kadaran. Jadi 2 keping adalah RM6. Jadi murid perlu menyusun maklumat yang lengkap itu terlebih dahulu. 2 keping RM6. Dia tengok pula soalannya, berapakah jumlah harga 9 keping kek. Jadi untuk mendapatkan 9 keping, murid boleh letakkan susun di bawah 2 keping itu. Sebab tu saya kata bila kita menggunakan kaedah steering, murid akan menyusun maklumat. Maklumat yang diberi tu dia akan susun terlebih dahulu. Kalau sebelum ini kita ada menggunakan gambar rajah untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi apabila nilai tu banyak memerlukan lukisan gambar yang lebih orang kata banyak, maka mungkin murid tidak mampu, tidak cukup masa. Jadi kaedah steering ni sebenarnya adalah satu alternatif untuk membantu murid kita tinggalkan kaedah gambar rajah. Satu caralah untuk kita bagi orang kata jalan lain, strategi lain selain daripada melukis gambar rajah. Kalau soalan senang macam ni biasanya gambar rajah je, tapi saya cuba tunjukkan dalam kaedah ini sebab kita nak bagi murid-murid nampak nombor yang kecil-kecil dahulu. Okey. Jadi satu syarat lagi, apabila kita menyusun, kita mesti susun mengikut unit masing-masing. Kita mesti menyusun mengikut unit masing-masing. Kalau di sebelah kiri ni keping, maka di sebelah ni ringgit. Tak boleh sini keping, sini ringgit. Kita kena susun mengikut unit masing-masing. Kalau sebelah kanan kita menggunakan bilangan buah, di sebelah kiri mungkin berat. Jadi kita tak boleh campur-campur. Kita kena susun mengikut unit ataupun geng masing-masing lah. Cikgu harap situ saya harap semua boleh faham lah setakat ni. Okey, kemudian daripada 9 keping ni, soalan yang ditanya, saya letakkan petak kosong ataupun saya panggil lubang. Kita nak mencari harga bagi 9 keping. Okey. Jadi sekarang ni cerita dia untuk steering ajaib ni dia ada cerita sebenarnya. Siapa yang dah tengok YouTube saya mungkin dia dah nampak sikit. Jadi untuk hari ni cerita dia macam ni. Yang lengkap ini 2 keping itu ialah RM6. Ni adalah maklumat yang lengkap. Ada kiri, ada kanan. Saya namakan dia sebagai orang kaya. Kaya, dua-dua dia ada. Ada kereta, ada rumah. Tetapi bagi maklumat yang di bawah ini tidak lengkap. Ada sebelah kiri saja, kanannya tidak ada. Kadang-kadang ada di sebelah kiri, di kanannya tidak ada. Jadi sebelah tidak ada, maka kita namakan orang miskin. Orang kaya ni sebenarnya maklumat lengkap yang diberi. Orang miskin ni pula adalah soalan yang ditanya. Okey. Jadi daripada orang kaya ni, orang kaya dan orang miskin ni sebenarnya kawan baik. Bersahabat baik. Jika kawannya yang miskin ni ada masalah, maka orang kaya ni akan orang kata bawa keretanya, pegang steering tu, dia akan pusing steering dia pergi ke rumah orang miskin. Tetapi kadang-kadang orang miskin ni juga pergi ke rumah orang kaya. Jadi orang kata boleh pergi ulang-alik lah. Orang kaya boleh pergi rumah orang miskin boleh pergi kepada rumah orang kaya. Tetapi laluan yang mesti dilalui adalah yang tidak ada lubang. Mengikut laluan yang tidak ada lubang. Kalau dia lalu mengikut lubang ni, dia akan jatuh ke dalam lubang. Itu biasanya saya pesan pada murid-murid, jangan lalu ikut lubang. Mesti lalu ikut yang tak ada lubang. Jadi orang kaya ni, dia bawa kereta dia, dia orang kata pusing steering dia tu
daripada rumahnya ke rumah orang miskin. Dalam perjalanan ini ada proses dia, iaitu RM6 bila bertemu dengan 2 dia akan buat operasi bahagi. Apabila bertemu pula dengan 9 dia akan buat operasi darab. Okey, jadi daripada steering ajaib ini kita boleh bina satu ayat matematik yang lengkap. Jangan buat pengiraan lagi. Kita buat dulu ayat matematik, iaitu saya buat macam ni RM6 bahagi 2 darab 9. Itu adalah ayat matematik yang lengkap. Sebab jawapannya akan dapat yang paling akhir sekali. Okey, jadi RM6 bagi 2 darab 9. Bagi murid yang lemah, jika dia dapat membuat ayat matematik ini, sebenarnya murid sudah dapat 1 markah dalam peperiksaan. Dalam UPSR kita ada kan untuk markah untuk pengiraan dan juga markah untuk jawapan. Jadi proses menulis ayat matematik yang lengkap ni sudah memberi 1 markah kepada murid-murid. Jadi murid kita bolehlah menggunakan caranya sendirilah nak bahagi macam bentuk lazim ke, dia boleh gunakan. Dan satu cara lagi, kita boleh tuliskan ayat matematik kita ni dalam bentuk pecahan, iaitu RM6 bahagi 2 darab 9. Dari sini ada murid dia akan darab dulu, dapat RM54. Okey. Kemudian bahagi 2, jawapannya adalah RM27. Ini bagi murid-murid yang mungkin kurang ingat dengan sifir. Bagi murid yang ingat sifir, dia mungkin menggunakan kaedah pemansuhan ayat matematik masih sama, tapi dia buat pemansuhan. RM6 bahagi 2 dapat 3, RM2 bahagi 2 dapat 1. Maka yang tinggal adalah RM3 darab 9 ialah RM27. Ini soalan yang paling ringkas. Soalan yang paling ringkas untuk kadaran. Jadi saya harap dengan cara ini murid-murid akan dapat menyelesaikan masalah ini sehingga yang terakhir lengkap, tidak tertinggal proses yang terakhir. Okey, untuk lebih jelas saya akan tunjukkan lagi contoh-contoh yang lain Okey, contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, yang ni ayat dia makin kompleks lah makin panjang. Murid pun tak suka sebenarnya bila nampak soalan yang panjang, tetapi bagi guru-guru kena sabar kita kena ajar murid-murid kita tu menyusun maklumat satu persatu. Tak apa, sebab mungkin nampak lambat sedikit lah masa menyusun tu, tapi apabila murid kita dah betul-betul faham, kadang-kadang murid kita tak perlu menyusun pun. Dia dah nampak siapa sepatutnya yang berada di atas, siapa yang sepatutnya berada di bawah, siapa yang patut didarab. Sebab pengalaman saya lihat ramai murid pada akhirnya tidak memerlukan susunan ini. Kecuali bila soalan tu yang tahap kebaknya tinggi, dia terpaksa susun supaya tidak salah menjawabnya nanti. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Lina, Hawa dan Yani masing-masing membeli 5, 3 dan 4 biji apple. Hawa membayar RM4 untuk apple-applenya. Berapakah jumlah harga untuk semua apple? Jadi kalau kita lihat nilainya kecil. Nombor 5, nombor 3, nombor 4. Tetapi kalau kita lihat murid-murid kita buat penyelesaian, memang ramai yang salah lagi Jadi untuk orang kata kepastian, kita baca sekali lagi
Lina, Hawa dan Yani masing-masing. Maksudnya setiap orang masing-masing membeli 5, 3 dan 4. Jadi untuk tidak mengelirukan murid, suruhlah murid kita tanda. Tanda Lina yang pertama. Jadi nombor yang pertama diberi ialah 5. Jadi kita tanda siap-siap Lina 5, Hawa 3, Yani 4. Kita tanda macam tu supaya nampak dengan lebih jelas Okey, Hawa membayar RM4 untuk apple-applenya. Dinyatakan seorang je budak Hawa membayar. Jadi lihat pada nama Hawa. Hawa ni ada 3 biji membayar RM4 untuk apple-applenya. Tandakan apple ni ialah 3 biji. Jadi daripada maklumat ini kita nampak dengan jelas ada kadarannya RM4 untuk 3. RM4 untuk 3. Maka kita boleh susun 3 biji ialah RM4 ataupun kalau cikgu-cikgu ataupun murid-murid hendak menyusun RM4 tu di depan, 3 biji di belakang, tidak ada masalah. Dia boleh tukar-tukar kiri kanan dia tu, tapi syaratnya nanti bila nak susun yang lain mesti mengikut unit masing-masing tidak boleh bercampur gaul. Okey. Jadi soalannya, berapakah jumlah harga untuk semua apple? Berapakah jumlah harga untuk semua apple? Semua apple ni murid kita dah kena pastikan berapa sebenarnya semua bilangan apple. Jadi daripada sini dia bilang dia tambah je 5 tambah 3 tambah 4 ialah 12 saya lupa nak letak ni. Okey, 12 biji. Patutnya ditanda di sini 12 biji. Okey, tanda sini 12. Okey. Kita tanda situ 12 biji. Maka maklumat yang perlu kita susun di sini ialah 12 biji. Okey, jadi kita nak tahu berapakah jumlah harga, kita letakkan lubang ataupun petak kosong di bawah RM4 ini di sebelah kanan. Jadi sekarang ni kita sudah ada maklumat yang lengkap dan soalan yang ditanya. Maklumat yang lengkap ni saya namakan ialah orang kaya. Yang tidak lengkap tu kita namakan orang miskin. Jadi orang kaya nak bantu orang miskin, dia akan pusing steeringnya menuju ke rumah orang miskin. Tetapi perlu diingat, pusingannya mesti tidak melalui lubang itu. Mesti melalui jalan yang tidak ada lubang maka kita pusing daripada orang kaya kepada orang miskin, iaitu proses pertama ialah bahagi, kemudian proses kedua adalah darab. Daripada steering ini kita nampak dengan jelas prosesnya, maka kita bina ayat matematik yang lengkap. RM4 bahagi 3 darab 12. Kalau siapa-siapa yang nak gunakan untuk pecahan pun tidak ada masalah. RM4 per 3 darab 12. Didarabkan dulu RM48 bahagi 3. Jawapannya ialah RM16. Apa yang penting, kita nak bina ayat matematik yang lengkap supaya kamu dapat 1 markah, murid dapat 1 markah. Yang keduanya, proses ini akan selesai kerana ada proses operasi serentak. Tidak ada, orang kata tidak akan tertinggal yang terakhir itu. Okey, ataupun gunakan pemansuhan boleh potong. Ini bagi murid-murid kita yang ingat sifir. Yang tak ingat tak apa, kita cuba dulu yang awal-awal ni, tak ada masalah kalau saya sebenarnya dalam camp UPSR lah yang biasa saya pergi ke sekolah-sekolah, saya lebih suka murid bina menggunakan steering ni dulu untuk bina dulu ayat matematik ini. Terutamanya murid yang lemah lah. Bila dia dapat bina ayat matematik ini,
ianya sebenarnya satu kejayaan dah kepada guru ya, sebab sekurang-kurangnya murid kita dah dapat satu markah sebenarnya ya. Kalau dalam peperiksaan tidaklah dia tinggal kosong ya. Okey, seterusnya apabila murid kita walaupun dia lemah, bila dia dah tahu, dia dah dapat ayat matematik ni, seboleh-bolehnya dia akan cuba untuk menyelesaikannya dengan macam-macam cara lah, bentuk lazim ke, pecahan ke. Biasanya murid yang lemah ni guna bentuk lazim ya. Jadi dia akan nampak, oh cikgu macam tak best je tengok ayat matematik sahaja. Kalau boleh kita nak selesaikan sampai dapat hasil yang akhir sekali. Yang itu yang kita nak sebenarnya, minat murid. Ya, daripada ayat matematik tu dia rasa macam dia semakin berkobar-kobar untuk menyelesaikan masalah tu. Okay, itu ialah untuk contoh yang kedua. Saya fokus kepada kadaran dulu sebab kadaran ni sebenarnya lebih mudah sedikit ya, sebab nombor-nombor yang diberi pun tidaklah nombor yang besar, tetapi kalau tengok soalan yang kedua ni sebenarnya dah nampak soalan ni kebat sebenarnya bagi murid-murid yang lemah dan sederhana. Kalau murid yang depan bagi dia orang tidak ada masalah sangat yang ni ya. Okey, kemudian kita tengok soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga kita tengok ya. Soalannya ialah sebuah lori menggunakan 10 liter petrol bagi perjalanan sejauh 180 km. Yang ni dah masuk dengan unit. Lagilah murid kita pening ya. Tadi ada duit dia suka. Sekarang ni bila masuk pada unit dia orang akan rasa macam makin susah sebenarnya. Tetapi insyaAllah dengan menyusun maklumat-maklumat untuk steering tadi, insyaAllah murid kita akan rasa lebih terpandu lah ya untuk menyelesaikan masalah ni. Okey, sebuah lori menggunakan 10 liter petrol bagi perjalanan sejauh 180 km. Di sini dah nampak dengan jelas ya, 10 liter bagi 180 km ya. Jadi dah nampak satu kadaran. Guna 10 liter boleh bergerak sejauh 180 km. Jadi kita dah boleh tulis satu persamaan ataupun kadaran yang lengkap sebenarnya ya. Berapakah isi padu petrol dalam liter yang diperlukan untuk perjalanan sejauh 36 km? Okey, soalan ini sebenarnya tidak perlu ditukar unit kerana diberi dalam liter, jawapan pun nak dalam liter, jadi murid tak perlu rungsing tentang penukaran unit ya. Okey. Soalan yang ditanya adalah berapa isi padu petrol untuk perjalanan sejauh 36 km. Jadi 36 km ni ada geng dia ya. Kita letakkan di bawah 180 km. Baiklah. Jadi soalan dia ialah berapakah isi padu petrol. Jadi lubang letak kat sini. Di sebelah kiri pula. Kalau dua contoh tadi dia terletak di sebelah kanan ya. Yang ni di sebelah kiri. Sebab tu saya kata steering ni dia ajaib, fleksibel. Ke kiri, ke kanan, atas, ke bawah semua boleh, kecuali jangan lalu ikut lubang. Itu pantang larang dia. Okey. Jadi daripada kadaran yang kita ataupun susunan yang kita buat ini ya, kita dapati yang lengkap itu ialah orang kaya, yang tak lengkap itu adalah orang miskin. Yang miskin itu sebenarnya adalah soalan yang ditanya ya. Jadi steering ni akan tuju kepada soalan yang ditanya. Baiklah. Kita pusing steering kita daripada kaya ke miskin ya. 10 liter bertemu 180 km, kemudian bertemu dengan 36 km. Semasa perjalanan ada proses bahagi dan juga proses darab. Maka daripada pusingan ini kita boleh bina ayat matematik yang lengkap. Ya. Unit-unit semua tu kena tulis ya.
Jangan letak 10 bahagi 180 darab 36 ya. Nanti tidak lengkap. Bila ayat matematik kita itu dah lengkap tetapi unit tidak lengkap, maka kita masih tidak dapat 1 markah sebenarnya. Ya, sebab unit adalah berbeza-beza. Kalau tidak ada unit memang tidak sebab soalannya memerlukan unit liter ya. Jadi kita perlu meletakkan unit supaya ayat matematik kita ni lengkap ya. Okey, kemudian boleh digunakan juga dalam bentuk pecahan ya. Sebab bila bentuk pecahan dia mudah sikit ya. Mudah sikit untuk dimasukkan. Okay, yang ni mungkin murid yang tak berapa mahir dalam pemasuhan dia akan buat operasi darab ya. Okey, kilometer dengan kilometer ada atas ada bawah jadi kita boleh masukkan. Okey, kemudian murid kita ni dia darab je dulu 36 darab 10 jadi 390 liter. Ya, unit liter yang tertinggal di sini. Maka kita letak di sini liter. Kalau kita tidak masukkan kilometer dengan kilometer ini, maka kita terpaksa letak LKM pula. Jadi mana yang boleh dimasukkan kita masukkan dulu. Kemudian bahagi 180 boleh masukkan lagi sifar-sifar ni. Pemudahkan lagi akan dapat 2 liter. Okey, ataupun dari segi cara pemasuhan, murid kita masukkan sifar-sifar, kilometer, unit yang sama atas bawah boleh dimasukkan. Kemudian operasi bahagi ya. 36 bagi 18 ya, dia buat sifar 18. Yang ni bagi murid yang mahir. Okey, jadi jawapannya adalah 2 liter. Nah, jadi kamu boleh murid-murid bolehlah memilih salah satu cara yang dirasakan cepat dan yang dirasakan mahir. Tapi kalau boleh untuk mengejar masa dalam peperiksaan yang hanya membekalkan 1 jam saja, biasanya kita perlu ingat sifar sebab bila kita ingat sifar maka cepatlah proses pengiraan kita. Jadi ini adalah perkongsian untuk kaedah steering ajaib dalam topik kadaran. Jadi bila mahir dalam topik kadaran ini, untuk pergi ke topik peratus nanti akan lebih menjadi mudah kepada siapa-siapalah yang mengikuti live hari ini ya. Boleh nampak dengan lebih jelas lah ya bagaimana nak menyusun ayat menyusun maklumat-maklumat yang diberi dan juga apakah soalan yang dikehendaki. Okey. Setakat ni Cikgu Isa ada soalan ke? Setakat ni tak ada lagi soalan sebab dia beberapa budak-budak tu ada cuba menjawab juga. Ada cikgu pun cuba menjawab. Jawapan pun sama tu. Okey. Jadi bila matematik ni biasanya dia fokus lah sikit sebab saya tunjuk pun kaedah-kaedah cara kan. Jadi memang betul-betul fokus lah ni ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Okey, jadi saya akan teruskan dengan tajuk peratus. Yang ni tajuk kedua. Peratus ni sangat banyak dalam soalan-soalan peperiksaan. Jadi daripada yang paling mudah sehingga yang paling sukar ya, saya akan bagi tajuk penggunaan kaedah steering ni dan boleh digunakan juga untuk murid-murid kita yang tingkatan 1 tu, tingkatan 1, tingkatan 2 yang agak lemah dan sederhana yang tidak boleh menghafal formula. Okey, kita tengok kepada contoh yang pertama. Okey. Yang ni contoh pertama ni yang orang kata paling mudah lah ya. Bagi tajuk peratus lah. Dalam penyelesaian masalah ni yang paling mudah. Dalam sebuah dewan ada 20 orang murid perempuan dan 30 orang murid lelaki. Berapakah peratusan murid lelaki? Jadi kalau murid kita yang lemah tu, yang sederhana pun, bila baca je soalan ni dah pening. Dia nampak
nampak ada murid lelaki, ada murid perempuan. Dia boleh cari jumlahnya, tapi dalam peratus dah tak nampak apa dah. Jadi ramai murid yang mungkin yang tinggal saja soalan ni, ataupun hanya membuat 20 tambah 30 dapat 50. Jadi untuk memberikan kefahaman ataupun memberi bantuan pada murid-murid sebegini, kita gunakan kaedah steering. Pertama sekali kita tengok maklumat yang diberi tu apa dia. Apa maklumat yang diberi? Dalam dewan ada murid perempuan, 20 murid perempuan, ada 30 murid lelaki. Biasanya kalau kita tanya murid, apa yang awak faham dengan ayat pertama? Ada yang terus jawab, ada 50 orang cikgu. Dia dah cari jumlah keseluruhan murid dalam dewan tu. Tapi untuk kaedah ni kita buat satu persatu dulu supaya kamu nampak susunan dia. Okey. Kita letakkan untuk kaedah dalam peratus ni, pertama sekali dia tak sama macam yang kadaran tadi. Yang kadaran tadi ada dua. Ada dua sahaja persamaan atau kadaran. Ada yang maklumat lengkap dan maklumat yang tidak lengkap untuk soalan tanya. Tapi dalam peratusan ini kita tambah lagi satu susunan yang ni wajib diketahui oleh semua, iaitu semua. Dalam peratus keseluruhan adalah 100%. Jadi yang ni tidak dinyatakan dalam soalan, tidak dinyatakan dalam maklumat, tetapi mesti ada dalam pengetahuan murid-murid bahawa bila sebut tajuk peratus, kita mesti fokus, kita mesti tanam dalam diri kita. Peratus ni kalau penuh adalah 100%. Jadi di sini saya letakkan semua. Semua ialah 100%. Jadi itu yang dikatakan sebagai maklumat yang tersirat, yang tidak nampak di sini tetapi sebenarnya boleh dikeluarkan untuk memudahkan proses kita nanti. Okey. Jadi semua ialah 100%. Tulis saja semua ialah 100%. Kemudian kita ada murid perempuan. Saya letak P saja. Kalau murid nak eja pun tak apa, tapi biasanya dalam matematik ni kita nak simbol saja sebab kita tak ada masa yang panjang untuk menulis perkataan ataupun ayat yang penuh Jadi P dinyatakan perempuan 20 orang Jadi tadi saya dah nyatakan bila kita nak menyusun mesti mengikut unit atau geng masing-masing Jadi yang ni kita letakkan peratus, maka di sebelah ni kita akan letakkan bilangan orang. Jadi yang di sebelah kiri peratus, yang di sebelah kanan adalah bilangan orang. Jadi perempuan ada 20 orang, lelaki adalah 30 orang. Jadi telah diberi maklumat perempuan 20, lelaki 30. Kita tulis, kita susun je dahulu. Okey, kemudian apa lagi yang perlu kita cari maklumat yang tersirat ataupun dalam ni tak ada, apa lagi yang kita perlu? Apa lagi yang kita boleh kira daripada susunan ini? Kita boleh mencari jumlah semua murid. Sebab dah ada perempuan, dah ada lelaki, maka jumlahnya adalah 50 orang. Jadi 50 orang ini bermaksud keseluruhan murid. Semua adalah 100%. Maka di sini kita dah dapat satu persamaan yang lengkap. Ada kiri, ada kanan. Kita dah jumpa orang kaya. Ni kita dah jumpa orang kaya. Okey, apakah soalannya? Berapakah peratus murid lelaki? Okey, kita fokus murid lelaki. Jadi kita kena lihat kepada L Kita jangan pandang pada P. Kita pandang kepada L sebab soalannya ialah lelaki. Kita tak perlu bersusah payah untuk mencari perempuan terlebih dahulu. Kita direct kita terus kepada apa yang ditanya. Tadi saya dah bagikan keistimewaan menggunakan kaedah ini Kita tidak kaedah ini terus kepada soalan yang ditanya. Okey, jadi cikgu akan letakkan saya akan letakkan petak kosong lubang di sebelah kiri
pada aras lelaki sebab soalannya ialah peratus lelaki. Peratus lelaki. Jadi sekarang ni kita dah ada yang atas sekali adalah maklumat lengkap iaitu orang kaya. Yang ada lubang ini adalah orang miskin. Maka kita tak perlu lihat kepada yang perempuan. Kita boleh pada awal-awal ni kita suruh murid buang saja. Masukkan dulu supaya tidak bercelaru. Jadi daripada susunan ini orang kaya ada, orang miskin ada. Kita boleh memusing steering kita sama ada daripada miskin ke kaya ataupun kaya ke miskin. Tadi awal-awal saya dah bagi tahu proses ni orang Terengganu kata boleh pergi mari. Miskin ke kaya, kaya ke miskin. Tetapi jangan lalu ikut lubang. Jadi apabila kita dah pusing steering ni, kita ada proses yang pertama iaitu bahagi, kemudian kena darab. Maka kita bina ayat matematik 30/50 ataupun kita boleh bina ayat matematik macam tadilah. 30 tanda bahagi. Yang ni saya ringkaskan terus kepada bentuk pecahan. Sebenarnya murid-murid boleh bina saja 30 bahagi macam yang awal-awal tadi. 30 bahagi menggunakan simbol bahagi. 50. Sebab saya tak letak tu, saya andaikan apabila dah nampak 3 soalan tadi, jadi tak perlulah kita menulis ayat matematik sebegini. Okey, darab dengan 100%. Jadi saya tunjukkan dalam bentuk pecahan terus. Jadi daripada sini murid boleh masukkan ataupun kita tak perlu mencari jawapan. Saya hendakkan hari ini kita tahu proses dia. Jawapan boleh dicari kemudian. Kemudian saya dah bagi tahu tadi kaya ke miskin, miskin kaya pun boleh. Sekarang tadi daripada miskin ke kaya, sekarang ni kita cuba buat daripada kaya ke miskin. Kaya ke miskin, proses yang sama, bahagi dulu kemudian darab. Jadi 20 tu yang perempuan memang kita dah tak guna. Jadi daripada steering yang kedua tu, pusingan yang kedua tu, kita boleh bina ayat matematiknya 100% bahagi 50 darab dengan 30. Okey, kalau kita lihat kedua-dua persamaan ini, hanya ada pertukaran antara 30 dan 100% sahaja. Kedudukannya bertukar. Tetapi tidak ada masalah sebab operasi darab adalah orang kata hukum tukar ganti kan. Maknanya 2 darab 3, 3 darab 2 jawapannya sama. Yang di bawah tetap sama 50. Jadi murid boleh memilih sama ada untuk pusing steering tu kaya kaya ke miskin ataupun miskin ke kaya. Tidak ada masalah. Tetapi jangan lalu ikut lubang. Itu je syaratnya. Okey, ini untuk soalan yang paling orang kata mudah lah dalam peratus bagi penyelesaian masalah lah. Okey. Kemudian kita tengok ni pemansuhan. Bila pemansuhan ni sebenarnya lebih memudahkan kita mengira, ataupun kalau murid kita ni dah tahu penukaran peratus kepada pecahan-pecahan peratus ni, dia dah tahu 3/5 ni ialah 60%, maka murid kita daripada sini tak perlu lagi mendarab terlebih dahulu ke dia terus bagi jawapan sama dengan 60%. Bergantung kepada keupayaan murid lah. Biasa kalau murid depan murid yang pandai, dia dah potong sifar dengan sifar ni tinggal 35, dalam kepala dia dah tahu dah itu ialah 60%. Dia tak perlu lagi mengira.
Okey, kita lihat kepada soalan yang kedua. Contoh yang kedua. Okey. Rajah menunjukkan beberapa buah segi empat tepat yang sama saiz. Kita perlu ingat ya, dalam soalan-soalan penyelesaian masalah ni ada berbagai cara dipersembahkan. Mungkin menggunakan gambar rajah, mungkin menggunakan jadual, ada yang menggunakan carta palang, carta pai dan sebagainya. Ya, gambar rajah. Orang kata segalanya berkemungkinan. Jadi kita kena bersedia ya dengan soalan-soalan yang ditanya. Jadi untuk apa-apa sahaja soalan yang melibatkan peratus, ada sahaja perkataan peratus, ada sahaja nampak simbol peratus, kita sebenarnya boleh menggunakan kaedah steering ajaib ini. Ya. Okey, kita tengok soalan yang kedua ya. Rajah menunjukkan beberapa buah segi empat tepat yang sama saiz ya, sama saiz. Ya, kalau murid kita tengok ni biasanya ada 8. Semua tu ada 8. Dia dah kira sebenarnya ya. Secara tidak langsung dia kira. Walaupun dalam penyataan tidak diberi, tetapi daripada gambar ni dah dapat satu maklumat ya. Semua ada 8 ya, semua adalah 8. 8 itu adalah 100% sebenarnya ya. Tapi kita bagi dulu maklumat. Semua ada 8. B ni ialah yang berlorek. Berlorek ada 2. Tidak berlorek secara automatiknya dia kira dapat 6. Sama ada dia kira pada gambar ataupun dia buat operasi tolak sahaja ya. 8 tolak 2 ialah 6. Okey. 8 tolak 2 dapat 6. Jadi di sini kita dah susun satu maklumat di sebelah kiri untuk bilangan petak ya. Okey, kita dah tahu tadi, saya dah nyatakan tadi bahawa jika disebut semua dalam peratus, ia adalah 100%. Suka tak suka mesti tulis macam ni dulu 100% sebab ini adalah pengetahuan yang sepatutnya ada dalam diri masing-masing. Peratus penuh adalah 100%. Okey, kesemua sekali adalah 100%. Maka kita dah dapat satu maklumat yang lengkap iaitu orang kaya untuk semua tu dah lengkap. Cuba lihat soalan pula. Hitung peratus kawasan yang berlorek. Hitung peratus kawasan yang berlorek. Dia nak kawasan berlorek. Maka kita lihat kepada B. Jangan lihat kepada TB. So kita letakkan lubang pada B. Yang TB ni kita buang. Ya? Kita masukkan supaya tidak mengelirukan kita semasa membuat steering nanti. Okay, jadi kita dah dapat orang kaya, kita dah nampak orang miskin. Jadi kita ambil steering kita tu, pusing sama ada daripada kiri ke kanan ataupun atas kaya ke miskin ataupun miskin ke kaya. Atas ke bawah, bawah ke atas, semua boleh. Tetapi jangan lalu ikut lubang. Sekarang ni saya ada murid-murid saya yang dah belajar di universiti masih lagi ingat jangan lalu ikut lubang. Kalau lalu juga jatuh ke dalam lubang. Jadi kaedah ni sebenarnya dah lama saya gunakan ya. Tetapi tidaklah dikomersialkan sangat ya, sekadar untuk murid-murid sendiri dan juga perkongsian dengan guru-guru di daerah ya. Tapi untuk kali ini saya rasa kita perlu apabila kita melihat hasilnya yang baik ya setiap tahun di sekolah-sekolah yang cikgunya menggunakan kaedah ini, jadi apa salahnya kita kongsikan untuk lebih ramai lagi ya. Okey, daripada situ kita buat proses. Mula sekali 2 bertemu 8 operasi bahagi, kemudian operasi darab ya untuk 100%. Kemudian kita bina ayat matematik 2/8 darab 100%. Saya ringkaskan ke dalam pecahan terus ya.
Ataupun steering kita pusing daripada kaya ke miskin ya. Di sini pula jadi bahagi, sini jadi darab ya. Kemudian kita akan dapat 100% bahagi 8 darab 2. Jawapannya akan jadi sama ya. Jadi boleh apa? Orang Terengganu kata boleh gimari. Boleh gimari. Okey. Ini contoh yang kedua. Saya harap siapa-siapa yang mengikutinya sekarang ya, yang ikut daripada awal lagi perkongsian saya hari ini akan dapat orang kata faham dengan lebih jelas lagi ya. Okey, kita tengok pula. Setakat ni ada soalan Cik Bisa? Setakat ni tak ada. Banyak dia orang cuba menjawab. Tapi bagus. Jawapan pun semua betul. Ya. Rasanya murid pun ramai kan? Okey. Ada yang jawab, tolong jawab 25%. Saya tak fokus pada jawapan ya, sebab kita nak proses dahulu. Sebenarnya untuk mengajak murid-murid kita belajar matematik, nak suruh apa, kita mahukan murid kita minat matematik, kita sebenarnya kena banyak sabar, bagi proses tu satu persatu. Jangan terlalu mendesak murid untuk orang kata mencari jawapan ya. Mendesak murid orang kata dah dapat dia nak terus cari jawapan. Biar dia tahu dulu proses dia yang sebenar. Kalau dalam operasi darab sekalipun, kalau murid kita tak ingat sifir, bagilah dia tengok dulu sifir tu. Yang penting proses mendarab tu biar betul. Itu tips untuk mengajak murid kita minat kepada matematik. Okey, kita tengok soalan yang ketiga pula. Okey, soalan ni agak Cikgu Dahlia, Cikgu Dah. Tadi jawapan dia betul 25% tadi? Tadi? Sekejap, tengok. Ya kot. Saya pun betul, sebab bila murid, kalau murid yang cepat, dia hanya masuk sini je ni. Dia akan masuk sini jadi 1 ya, 2/8 dipermudahkan jadi 1/4. 1/4 ni jika murid yang mahir, dia tahu dah ya, 1/4 ni ialah 25%. Tak payah kira dah. Dia tak payah kira. Sebab jadi tu jadi sebab tu penting sebenarnya kita ingat sifir. Kita tak apa, kalau tak ingat sangat pun ada sifir di tepi pun okey, tulis sifir untuk memudahkan kita sebenarnya. Jadi tak perlulah kita kira 1 darab 100 kemudian bahagi 4, tak payah. Sebab 1/4 ini sudah mewakili 25%. Nanti kalau ada antara yang join pagi ni, murid-murid yang belum mahir dalam penukaran pecahan kepada peratus dengan cepat ni, boleh tengok YouTube Cikgu Dahlia ya. Channel Cikgu Dahlia, dalam tu ada kongsikan. Cikgu kongsikan teknik untuk mengingat bagaimana perkaitan antara pecahan, peratus dan perpuluhan, juta, pecahan juta kepada nombor bulat, dan juga penukaran unit kilometer, unit kilogram, semua tu dalam pecahan kepada unit yang lebih kecil. Boleh tengok YouTube channel Dahlia Embo ya. Nanti bolehlah ya selepas ini. Jadi kalau ada masa lagi kita bagi slot lagi. Kita buat slot khas. InsyaAllah. Okey. Baik. Jadi ada seorang cikgu belajar Imran lagi ni, dia tanya habis pukul berapa ni? Habis pukul berapa? Baru kalau ikutnya baru slot yang keberapa ada gini, rasanya dalam setengah jam lagi kot. Ada setengah jam lagi, boleh sabar ya pelajar-pelajar. Sebab cikgu ni biasanya kalau bagi dia macam sejam tu memang tak cukup. Biasanya kalau boleh semua hari ni semua nak bagi. Hari ni tak ada makan tengah hari, jadi kita boleh fokus lebih sikit. Okey, jadi bagus Imran ni ya. Okey, kemudian kita teruskan kita tengok. Kita tengok soalan yang ketiga. Jadi tadi saya dah tunjuk contoh yang pertama lain, contoh yang kedua pula lain. Kita cari soalan-soalan yang berbeza-beza, tapi kaedah yang kita nak guna adalah sama. Okey. Tengok soalan yang ketiga, soalan ni lebih panjang.
lebih kompleks. Budak pun tak suka bila baca panjang ya. Sebuah kotak mengandungi 40 biji guli merah, kuning dan biru. Ya, dalam kotak tu ada guli merah, kuning dan biru. Jumlahnya adalah 40 ya. Maknanya kalau kita baca yang pertama tu kena faham betul-betul. Sebab ada murid ni mungkin dia faham 40 biji tu merah 40, kuning 40, biru 40. Itu yang menyebabkan murid salah dalam menjawab soalan. Jadi baca betul-betul ya. Sebuah kotak, dalam kotak tu ada 40 biji bercampur-campur. Ya, jadi ada dalam kotak tu keseluruhannya 40 biji. Ya. Kemudian diberi pula bilangan guli biru ialah 10 biji. Dinyatakan pula biru tu 10, manakala guli kuning ialah 5. Dia bagi pula ya dalam kotak tu biru 10, ya, kuning 5. Sedangkan pada awal dinyatakan ada 40 biji. Jadi daripada pernyataan itu kita kena susun maklumat ya. Susun yang pertama tadi saya kata buatlah semua 100%. Ya, sebab yang ini perlu, ya, mesti. Sebenarnya kalau saya kata wajib lah ya. Bila ada soalan peratus dia mesti ada semua. Ya, dia mesti ada semua. Okay, 100% nak menunjukkan yang asal sebenarnya 100%. Okay, dan di sini dah ada maklumat 100% ialah 40 biji. Dah jumpa sebenarnya orang kaya. Cikgu Dahlia. Kan. Ya. Macam mic. Mic katanya dia ada putus-putus tu. Okey. Boleh? Jelas. Okey. Sekali lagi ya. Jadi sekarang ni saya ulang. Okey, dalam sebuah kotak ni ada 40 biji guli merah, kuning dan biru. Maksudnya dalam kotak tu dah bercampur-campur warna guli. Tetapi jumlahnya adalah 40 ya. Jadi daripada sini dah ada satu maklumat lengkap iaitu semua adalah 100%. Yang ni wajib sebenarnya tulis. Semua adalah 100% iaitu 40 biji. Kemudian maklumat seterusnya diberi ialah warna biru. Dia kira-kira biru ada 10 biji. Ya. Dia macam bateri laptop masih okey lagi tak? Bateri. Sebab dia bagi putus-putus, takut ada internet lain masalah situ. Sekejap ya, kita sementara kita cuba baiki dahulu. Bateri okey lagi? Bateri okey? Bateri okey? Suara jelas tak? Okey. Dia jadi jelas dah. Okey, kita sambung. Okey. Jap saya. Jap. Rasa dia okey dah tu? Okey. Okey, jelas. Jelas okey. Jadi saya ulang semula. Dalam kotak tu ada 40 biji guli merah, kuning dan biru. Maksudnya keseluruhan guli adalah 40 biji iaitu 100%. 100% ialah 40 biji. Kemudian dinyatakan juga warna biru ialah 10 biji. Warna biru tu 10 biji. Kita letakkan saja dulu ya maklumat tu di sebelah kanan ya sebab kita dah pilih bilangan guli tu di sebelah kanan ya. Kalau kita pilih di sebelah kiri, kena tulis di sebelah kiri ya. Kemudian warna kuning 5 biji. Ya, jadi kita ada lagi satu warna yang tidak cukup ya. Jadi kita dah tahu semua sekali ada 40 biji, biru ada 10, kuning 5, maka selebihnya mestilah warna merah. Jadi kena carilah ya 40 tolak 10 tolak 5 atau 40 tolak 15, kita akan dapat warna merahnya 25 biji. Inilah yang dikatakan maklumat tersurat ni, tersirat dan tersurat ni. Ya, sebab apa? Maklumat ni kita perlu. Kita perlu maklumat ni tetapi dalam cerita ni tidak dinyatakan. Jadi bila kita susun maklumat ni, maka secara tidak langsung kita akan mencari maklumat yang kita perlukan itu. Okey? Sekejap, saya nak kapen.
Okey, baiklah. Jadi daripada susunan ini kita dah jumpa orang kaya. Soalannya kira peratus guli merah. Jadi soalannya nak warna merah. Jadi steering kita nanti akan tuju kepada warna merah. Jadi warna biru ni kita tak perlu. Warna biru dan kuning tak perlu. Kita tak payah buat. Kita potong supaya tidak mengelirukan kita. Jadi soalannya memerlukan warna merah. Jadi daripada sini ada yang kata suara terputus. Dah okey ke? Okey dah Cikgu Isa? Dia masih terputus. Sebab dia kata tak jelas ni. Ya, suara terputus, takut talian internet berkurang. Ada gangguan. Jelas. Sekejap Tapi kadang bila stop tak terlalu laju, dia jadi okey, jelas. Maknanya kena cakap laju. Cakap standard biasa macam sekarang ni dia jelas. Okey, clear. Masa kena bila macam kita terang. Okey, boleh? Okey. Boleh? Boleh. Clear. Okey. Jadi daripada maklumat ini, kita dah jumpa orang kaya, kita dah jumpa orang miskin. Yang kaya adalah maklumat yang cukup, maklumat yang lengkap. Yang miskin adalah apa soalan yang ditanya. Jadi daripada susunan ini, kita gunakan steering daripada kaya ke miskin ataupun miskin ke kaya dengan proses bahagi dan darab. Bagi dulu kemudian darab, maka daripada pusingan ini kita bina ayat matematik yang lengkap. Okey. Atau kita tukar steering kita tu pusing daripada miskin ke kaya. Sini jadi bagi, sini jadi darab. Maka ayat matematik kita tu akan berubah tetapi hasilnya adalah sama. 25/40 darab dengan 100%. Dari kata putus lagi. Mungkin sebab internet pasang di YouTube tu. Mungkin Cikgu Dahlia boleh tutup dahulu sementara untuk itu. Tutup internet sekejap. Internet yang di telefon tu sahaja. Maknanya yang di YouTube tu tak payah buka double. Kita tengah fokus pada yang pengajaran sahaja. Mungkin terlalu guna internet banyak. Tapi guna asing-asing ni. Asing-asing. Lain yang sama kan? Asing-asing. Dah. Lepas tu pakai hotspot. Sekejap saya bila cakap macam ni dia clear. Ya. Macam tak jelas ni. Kalau macam kita sembang macam ni. Sembang ini okey? Tak ada masalah? Tak ada masalah, clear, jelas. Macam mana nak buat? Okey, tak apa, saya buat so slow lah. Cakap so slow tau. Okey. Kita rekod tak ni Cikgu Isa? Dia automatik, dia tersimpan dalam YouTube. Betul Jadi maknanya sekarang yang boleh, mana siapa-siapa dia boleh tengok semula lah kan? Ya, boleh. Okey, jadi tak apalah. Dia kata clear, sekarang clear. Line besuk okey. Okey, sekarang ni tengok soalan yang keempat mungkin saya kena slowkan kot penerangan saya. Okey, kita cuba lagi. Okey. Kita tengok soalan yang keempat, iaitu sebuah kotak mengandungi 70 biji guli merah dan biru. Yang ni soalannya berbeza daripada yang tiga-tiga tadi. Sebuah kotak ada 70 biji guli merah dan biru. Maksudnya keseluruhan guli ialah 70 di mana ada dua warna di dalamnya. Okey. Bilangan guli
biru ialah 20% daripada kesemua guli itu. Jadi dinyatakan dalam bentuk peratus. Kalau tadi banyak meminta kita mencari peratus. Sekarang ni diberi peratus pula. Diberi peratus. Okey, jadi sekarang ni kita susun dulu maklumat. Semua sekali adalah 100%. Kemudian kita ada guli biru. Dinyatakan dalam peratus. Jadi kita letak di bawah peratus di sebelah kiri. Biru 20%. Maka yang kita orang kata tersirat di sini ialah kita perlu mencari peratus guli merah. Walaupun tidak dinyatakan di dalam soalan, tetapi kita boleh mencari peratus guli merah berdasarkan susunan ini. Kalau semua 100%, biru 20%, maka selebihnya ialah warna merah, iaitu tolakkan saja. Merah adalah 80%. Saya letak warna merah ni sebab ini maklumat yang tidak dinyatakan di dalam maklumat, tetapi kita boleh cari berdasarkan susunan yang diberi. Clear Cikgu Isa? Clear? Setakat ni jelas. Clear tak? Jelas. Okey. Jadi merah 80%. Kemudian ada diberitahu dalam kotak ni 70 biji. Maksudnya ini adalah keseluruhan guli, iaitu 70 biji. Di sini dah ada maklumat yang lengkap, ada orang kaya. Kemudian soalannya, kira bilangan guli merah. Bila kita nampak dalam soalan ni, kalau soalan 1 hingga 3 tadi, dia minta cari peratus. Ada perkataan peratus, jadi kita ingat kaedah steering ajaib. Tapi pada soalan keempat ini, dia ada menyatakan nilai peratus, maka secara automatik murid boleh ingat bila ada je peratus, apa-apa yang berkaitan dengan peratus ni, kita boleh gunakan kaedah steering. Kalau anak murid saya, biasanya dia kata gini je, dia kata ni soalan ni sebut peratus cikgu, steering lah cikgu kan. Maknanya ada je clue peratus, ingatlah steering ajaib. Bagi yang baru hendak orang kata menguasai tajuk ni. Kalau yang dah okey, yang dah pandai, teruskan dengan cara kamu. Tetapi biasanya murid yang pandai pun akan orang kata berisiko pada soalan-soalan yang beraras tinggi nanti. Okey. Baik, jadi semua adalah 100%, 70 biji maklumat orang kaya. Soalannya adalah guli merah. Jadi kotak kosong lubang ni pada line merah tu pada aras merah. Jadi orang miskinnya adalah warna merah. Jadi daripada susunan ini, kita boleh bergerak, boleh pusing steering kita dari kaya ke miskin ataupun miskin ke kaya. Di sini saya memilih kaya ke miskin. Mula-mula operasi bahagi, kemudian operasi darab. Yang biru ni kalau tak nak bagi keliru, kita siap-siap potong lah, senang. Potongkan dia. Okey. Jadi kita bina ayat matematik. 70 per 100% darab 80%. Atau kita tukarkan pusingan steering tu arah dia daripada miskin ke kaya pula. Di sini bahagi, sini darab. Maka ayat matematiknya 80% per 100% darab 70 biji. Jawapannya akan sama. Jadi pilihlah yang mana-mana kamu suka. Yang mana-mana murid suka kaya ke miskin ke kaya ke, tidak ada masalah. Sebab itulah saya katakan dia ni ajaib. Sebab
orang kata fleksibel dan menuju kepada soalan yang ditanya. Tak perlu bersusah payah untuk mencari jawapan yang lain terlebih dulu. Saya tahu sebab kadang-kadang ada murid kita ni, dia mencari dulu yang 20% ya. Kemudian dapat jawapan baru ditolaknya 70 biji ni, dia tolak dengan jawapan bilangan guli biru terlebih dahulu. Jadi proses tu ambil masa yang panjang. Sebenarnya kita boleh ringkaskan dengan menggunakan kaedah ini. Walaupun kita nampak kaedah ini macam orang kata panjang juga ni, tapi sebenarnya adalah permulaan. Penyusunan ini sebenarnya adalah permulaan untuk pemahaman murid. Jika dia dah faham, ya, maka insya-Allah dia tidak tulis pun yang ni, tidak susun pun sebenarnya. Kalau susun pun susun ringkas sahaja. Dia dah tahu prosesnya. Ya. Yang ini adalah untuk kita nak bagi murid-murid kita faham betul-betul konsep penggunaan kaedah ini. Okey. Kita tengok pula soalan yang kelima. Ini arasnya makin tinggi makin tinggi. Biasanya murid depan pun murid pandai pun salah menjawab soalan ni. Selamba je dia jawab Sebenarnya dia tidak faham betul-betul sebab tidak, orang kata tidak mengambil maklumat tu dengan betul. Sekadar melihat apa yang dia nampak peratus, dia nampak nilai duit ni, dia terus kira sahaja. Tidak nampak sebenarnya apa sebenarnya yang diberi, apa sebenarnya maklumat yang yang tersurat dan apa maklumat yang apa soalan yang ditanya. Okey. Jadi daripada soalan ini kita perlu pertama sekali letakkan dulu semua tadi kita tukar kepada asal sebab di sini kita lihat kepada gaji asal yang mula-mula sekali. Semua penuh asal, semua itu adalah 100%. Semuanya adalah 100%. Kita nak tulis susunan ni pun mesti ikut situasi soalan juga. Tidak boleh mentang-mentang lah cikgu tunjukkan tadi semua menggunakan semuanya kita tulis semua. Bergantung kepada soalan. Nanti ada soalan yang melibatkan harga kos, diskaun, kena tulis mengikut situasi soalan itu. Tidak terikut-ikut dengan yang dah yang sebelum itu. Okey, jadi yang asal adalah 100%. Wajib tulis dulu yang ni. Asal adalah 100%. Kemudian dia menyimpan duit. Tandakan simpan 30%. Jadi dalam fikiran kita, bila dah simpan 30%, mesti ada baki. Dalam ayat ni pun ada dinyatakan setelah simpan 30%, baki yang tinggal. Maka kita mesti ada baki. Bakinya kita nak cari di mana? Ini yang tersirat di dalam soalan tidak dinyatakan, tetapi dalam susunan ni kita boleh cari. Simpan 30%, maka bakinya ialah 70%. Okey. Kemudian ada lagi satu maklumat ialah baki ialah RM2,100. Bakinya ialah RM2,100. Ya, letak bahagian baki sebab dinyatakan baki. Jelas Jadi pada aras baki ini kita letakkan RM2,100. Okey. Dah ada maklumat orang kaya. Orang kaya tak semestinya duduk di atas kadang-kadang ada di bawah, kadang-kadang ada di tengah terpulang pada situasi soalan itu ataupun cara kita menyusun. Sebenarnya susunan ni bertukar-tukar pun tak ada masalah, asal duduk di bawah ke, tetapi untuk lebih orang kata teratur kita gunalah step orang kata daripada yang asal dulu Okey. Baki 70% dan RM2,100. Apa yang ditanya ialah gaji asal Amir. Jadi petak kosongnya di sini. Petak kosongnya di sebelah kanan. Jadi kita dah dapat maklumat orang miskin Maklumat orang miskin. Jadi sekarang ni kita nak
pusing steering kita kepada orang miskin. RM2,100 dibahagikan dengan 70%, darab dengan 100%. Aish. Baik, terdapat ayat matematik sama ada 2,100 bahagi 70% darab 100% ataupun 100% per 70% darab RM2,100. Saya tak perlu tunjuk steering dua arah sebab tadi dah ditunjukkan beberapa kali. Okey, jadi ini untuk soalan yang kelima. Untuk soalan yang keenam, bila nampak saja nilai peratus, maka kita susunlah kita ingatlah steering ajaib, kita susun maklumat-maklumat yang diberi, kita carilah maklumat yang tersirat dan carilah apa soalan yang ditanya. Baik, yang pertama sekali kita letakkan asal sebab ada gaji baru, ada gaji asal. Ataupun ada yang tuliskan gaji lama, terpulang kepada pemahaman masing-masing, tetapi mestilah sesuai dengan ayat-ayat dalam soalan ini. Asal maksudnya gaji asal ataupun gaji awal ke gaji mula ke, terpulanglah. Okey, jadi yang asal wajib 100%. Kemudian dia naik gaji 10%. Jadi apabila naik, apakah operasi yang perlu kita gunakan untuk mendapatkan gaji yang baru? Kita perlu buat operasi tambah. Asal 100%, ada kenaikan 10%, maka yang baru akan jadi 110%. Yang ni pun ada murid yang masih lagi takut. Dia ingat bila sebut peratus, mesti 100% saja limitnya. Tapi sebenarnya peratus ni boleh sampai beratus-ratus, berjuta-juta peratus pun tidak ada masalah infinity. 110% maksudnya lebih daripada yang asal Okey, jadi asal ialah 100%, naik 10%, baru akan jadi 110%. Yang ni maklumat tersirat. Okey, kemudian soalannya, berapakah nilai kenaikan gajinya? Jadi dia nak nilai naik, nilai naik. Okey, sebelum tu kita nampak dulu. Gaji baru ialah RM3,300. Ada maklumat yang baru, gaji baru. Kita tuliskan di sebelah kanan sebab maklumat diberi. Okey, kemudian soalannya nilai kenaikan. Jadi tengok ayat naik ni, perkataan naik. Jangan tengok yang asal. Sebab tadi kita dah bagi contoh cari yang asal, cari yang semua. Ada murid ikut saja sampai soalan tanya yang lain pun tetap menjawab yang semua, yang asal juga. Kena lihat soalan yang diberi. Nilai kenaikan, cari yang naik di sini. Sebab tu saya kata steering ni ajaib. Dia tuju kepada apa yang ditanya. Okey, kemudian yang asal ni kita tak nak guna. Tidak ada kena-mengena dah sekarang ni. Okey, berapakah nilai kenaikan gaji? Ni orang kaya, ni orang miskin. Kita pusing steering dari kaya ke miskin. Terbina ayat matematik menjadi RM3,300 bahagi 110% darab 10%. Sebab kita hendakkan kenaikan tu berapa ringgit. Bukan kita nak gaji yang asal Okey. Cikgu Isa, okey, clear tak suara saya? Clear. Kat ni alhamdulillah. Boleh? Boleh dengar dengan jelas. Okey. Ni contoh-contoh saya bagi contoh-contoh yang orang kata berbeza mengikut aras daripada yang mudah kepada yang makin sukar Okey, kemudian kita tengok soalan yang ketujuh. Saya percepatkan dah
Soalan yang ketujuh pun sama, susun maklumat. Saya rasa saya tak perlulah, ya. Tak perlu secara detail. Nanti boleh lihat semula. Sebab rasanya dah hampir 10 soalan dah bagi, ya. Saya bagi. Okey. Proses yang sama. Okay, kemudian kita tengok soalan yang ke-8. Yang ke-8 berkaitan dengan tajuk diskaun, keuntungan, ya. Apa lagi, harga kos. Jadi yang ni kita tukar sedikit, ya. Proses dia masih sama, cuma tukarkan ayat je sedikit, ya. Pertama sekali kalau untuk yang ada diskaun ni, yang pertama sekali kita perlu tahu harga kos ialah 100%. Harga kos ni ialah harga asal. Asal semua, ya, apa-apa je lah, ya, mula adalah 100%. Jadi harga kos ni ialah harga yang mula-mula, harga modal, harga asal. Jadi dia adalah 100%. Okey. Kemudian kita ada diskaun dan juga harga jual, ya. Diskaun ataupun keuntungan ataupun apa lagi, diskaun, untung, apa lagi, bonus, letak di tengah ni, ya. Yang akhir sekali, ya. Ada yang tanya apa jawapan tadi itu. Jawapan soalan sebelum tadi. Nak jawapan. Nombor 6 ke nombor 7, Nombor 7 saya cuba cepat. Nombor 6 tu 3,000. Nombor 6 3,000. Nombor 6 3,000. Nombor 7 saya tak tu, saya buat cepat-cepat je tu. Nombor 7 kena tu sendiri nanti, ya. Sebab kita rasa macam dah banyak dah sebenarnya yang saya kongsi, Jadi teknik dia sama je kan? Teknik dia sama je. Sebab tu saya kata proses mengira jawapan tu tak apa dikemudiankan, Yang penting kita nak proses ni dulu difahami dengan betul, Okey, saya teruskan. Dah banyak dah ni, ada seru je lagi, okey. Jadi tengok yang diskaun ni, kita tukar je sedikit kat sini, ke dekat apa maklumat ni, harga kos, diskaun, untung, apa lagi, bonus ke apa-apa ke, dulu ada GST kan, duduk di tengah ni, Kemudian harga jual adalah harga yang terakhir. Harga yang terakhir selepas sesuatu diskaun, sesuatu keuntungan, Jadi yang ni pun kita gunakan kaedah steering ajaib. Soalan yang ni pun banyak dan murid tak boleh jawab dengan tepat, Jadi harga kos 100%, diberi diskaun 10%. Okey, kemudian harga jual akan secara automatik menjadi 90% sebab diskaun mesti tolak. Kalau untung kena tambah macam kenaikan gaji tadi. Okey, kalau bagi putus-putus lagi. Putus pula. Ambil masa sebab biar pelajar boleh tengok soalan, nanti pelajar pun ingat boleh review balik. Untuk dah tengok balik soalan, jawapan tidak ada pun tak ada masalah. Guna kaedah yang sama. Ya, gunakan kaedah sama. Jawapan boleh rujuk pada cikgu masing-masing, tak apa lepas tu. Tak ada masalah. Okey. Jadi untuk yang ni cuma ubah sedikit maklumat ni, perkataan ni je. Harga kos, diskaun, mana kena mengikut kesesuaian soalan. Cuma nak ingatlah harga kos tu ialah harga asal, mesti 100%. Diskaun 10%, jadi untuk dapatkan harga jual, harga yang kemudian ni kena buat operasi tolak. Kalau keuntungan kena tambah. Jadi jangan bertukar diskaun ke untung ke, semua tolak. Kena tengok situasi, Ada Homojimeh Gaming ni, pelajar kita ni dia tanya, apa maksud peratus? Kita sekejap. Okey, peratus. Ni mesti tak belajar lagi ke macam mana? Peratus maksudnya per 100. Per 100.
peratus ialah per 100. Maknanya ada 100 kalau kita buat dalam bentuk pecahan ada 100 unit. 100 unit kita ambil 3 unit maka dia adalah 3 per 100. 3 per 100 ialah 3%. Peratus. Jadi ramai yang tak tahu peratus ni adalah asal daripada per 100. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, boleh teruskanlah sebab kita tak lama dah, tinggal 2 soalan lebih kurang lagi, 2 soalan. Jadi agak pelajar pun boleh sabar ya. Okey. Jadi daripada ni kita dapat harga jual ni ialah maklumat tersirat. Sebenarnya saya tak buat warna merah. Kemudian dinyatakan juga harga jual. Jelas harga jual ialah RM360. Mana kita letak RM360 di sini. Okey, RM360 di sini. Kemudian kita yang tengok soalannya nak cari harga asal. Maka yang diskaun ni kita nak cari harga asal ialah harga kos ya. Harga asal ialah harga kos. Jadi kita buat petak pada harga kos. Kita dah dapat maklumat orang kaya, maklumat orang miskin yang abaikan. Tak boleh laju sangat jadi betul kok. Ya kena pelan-pelan sikit. Okey, jadi sekarang ni soalan meminta kita mencari harga asal. Harga asal ialah harga kos ya. Jadi lubang ni, petak ni kita letak pada harga kos. Jadi kita dah ada orang miskin. Orang kaya kita dah dapat, orang miskin pun kita dah tahu siapa dia. Maka kita pusing steering kita dari miskin ke kaya boleh, kaya ke miskin pun boleh ya, dengan operasi bahagi dan darab. Dan kemudian kita bina ayat matematik yang lengkap. Yang ni siap ada jawapan dah ni. Okey, boleh? Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Sengaja cikgu saya letakkan soalan ini sebab peratus ni dia boleh tanya dalam macam-macam bentuk. Salah satunya adalah dalam bentuk carta-pai. Dalam bentuk carta-pai. Okey, carta-pai menunjukkan peratusan peratusan minuman kegemaran murid-murid di sebuah sekolah. Carta-pai ni dia dah survey yang suka minum teh 25%, yang minum Milo 35%, kopi 10%, susu tidak ada peratusannya. Dan satu bulatan penuh ini mewakili kesemua murid iaitu 100%. Okey, 1% ini ialah keseluruhan murid dalam sekolah itu. Okey, kena faham tu. Kemudian maklumat seterusnya, bilangan murid yang gemarkan Milo dan kopi. Dia gabung Milo dan kopi digabungkan dua-dua sekali ialah 180 orang. Sedangkan pada carta ini dinyatakan dalam peratus. Bukan bilangan. Dalam maklumat diberi bilangan. Dalam carta diberi dalam peratus. Jadi daripada ayat ini cuba kita gabungkan dulu peratus Milo dan kopi. Milo dan kopi ni ialah 45%. Tandakan dulu. Besar-besar. Okey. Jadi kalau kita baca semula ayat ini, bilangan murid yang gemarkan Milo dan kopi iaitu 45% ialah 180 orang. Ini sudah ada maklumat yang lengkap. Ada maklumat yang lengkap. Tapi kita letak dulu 100% ni untuk keseluruhan murid. Kemudian kita letak yang suka minum teh 25%, yang suka minum Milo dan kopi ialah 40% iaitu 180 orang. Okey, jadi untuk
soalan, berapakah bilangan murid yang sukakan susu? Okay, dia nak yang susu. Susu adalah tersirat kerana semua sekali adalah 100%. Teh dan Milo, kopi bila ditambah menjadi 70%, maka yang tinggal adalah susu iaitu 30%. Okay, maklumat yang tersirat kita dah dapat. Soalannya pula, dia minta mencari bilangan murid yang sukakan susu. Okay, yang sukakan susu. Jadi kita buat lubang di sini. Jadi kita nampak maklumat orang kaya di sini. Orang kaya. Ini adalah orang miskin. Yang ni kita dah tak perlukan, ya. Jadi kita ambil steering kita gerakkan steering, buat operasi bahagi dan darab. Kita binalah ayat matematik yang lengkap. Soalan ini memang arasnya tinggi, ya. Arasnya tinggi bagi murid-murid yang lemah dan sederhana. Yang depan pun biasanya masih keliru. Ya, jadi ini cikgu rasa soalan yang terakhir lah, ya. Beberapa contoh soalan yang melibatkan tajuk peratus. 9 soalan semua sekali untuk peratus, 3 soalan untuk kadaran. Jadi cikgu harap dengan perkongsian pada kali ini sedikit sebanyak bolehlah membantu siapa-siapa yang join, ya, pada pagi ni. Mungkin bila dah faham, sebarluaskanlah, share lah pula dengan yang lain, sebab kita kena ingat untuk menjadi orang yang cemerlang, kita mesti mengajar semula apa yang kita tahu. Ya, kalau kita lihat, kita dengar, kita buat, peratus ingatan kita tu tidak sehebat untuk orang yang mengajar semula apa yang dia faham. Ya, jadi saya harap, ya, untuk mengetahui lagi berbagai teknik, kaedah ataupun strategi mudah, ya, yang sesuai dengan aras kepala murid, ya, di sekolah rendah, terutamanya murid yang lemah dan sederhana. Jangan lupa, ya, bolehlah singgah di channel YouTube Dahlia Embong. InsyaAllah saya akan sentiasa upload video-video dari semasa ke semasa. Boleh share, boleh like, dan jangan lupa subscribe, ya. Kalau ada komen, ada cadangan untuk penambahbaikan, silalah, ya. Sebab sebenarnya bukan satu yang orang kata yang susah sebenarnya, ya. Kalau dulu mungkin saya hanya berkongsi secara manual menghadap murid, tapi kali ini dengan orang kata hikmah PKP ni sebenarnya menjadikan kita lebih maju dalam bidang ICT sebenarnya, ya. Perkongsian ni kita boleh sebarluaskan melalui online sahaja, ya. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang sudi mengikuti live kita pada pagi ini. Terima kasih kepada Cikgu Isa sebagai moderator dan juga tim di PPD digital, Pelantar Digital Pembelajaran di PPD Kuala Terengganu, terutama Cikgu Suhaimi dan juga Tuan PPD kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak apa yang saya ada, ya. Jadi sekian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Dahlia kita atas perkongsian sebentar tadi, ya. Lebih kurang dalam sejam setengah je. Terima kasih, ya, kepada hadirin-hadirat juga yang ada sekali kerana sabar menunggu, ya. Sambil-sambil kita belajar, kita dapat manfaat juga cara-cara macam mana menyelesaikan dengan permasalahan matematik dengan menggunakan steering ajaib. Okey, ada beberapa persoalan tadi Cikgu Dahlia
Betul jawapan yang terakhir tadi. Jawapan Jawapan yang terakhir tadi, terakhir, orang tanya tadi. Jawapan terakhir berapa? berapa orang? Dia jawab 120, 120. betul? Ya, 120 orang. Ha, 120 orang. Ha, 120 betul dah tu. Tak Alhamdulillah apa. dapat. Kaedah ni untuk orang kata untuk asas kepada yang lemah dan sederhana. InsyaAllah jika digunakan secara berterusan, mungkin memang tak apa, murid-murid kita tak akan guna dah sebenarnya susunan tu. Dia dah nampak dah sebenarnya, ya. Susun apa dia dalam kepala dia tu, dia dah susun sebenarnya. Dia tak perlu lagi lakarkan pada kertas, ya. Dia susun dalam kepala dah dia. Okey, jadi Step by step pun dah ada lah. Okey, jadi untuk kali ini, ni first time kita buat ya, pengajaran ataupun perkongsian secara online. Dan insyaAllah lepas ni kita ada lagi untuk sesi yang seterusnya. Okay, tapi sebelum tu sebab bagi ramai yang bertanya, harap masih stay lagi ya. Okay, berikut saya maklumkan ya. Okay, bagi guru-guru, okay, pautan untuk SPLKPM. Okay, untuk SPLKPM boleh dilayari di https://bit.ly link SPLKPM-K01. Okay. Okay, untuk guru sahaja ya. Okay, untuk pendaftaran SPLKPM. Okay, untuk sijil penyertaan. Yang ini untuk pelajar pun boleh, pada guru pun boleh. Okay, boleh didapati dekat pautan berikut bit.ly /ppbkt dash penyertaan. Okay. Okay, Syafiq jangan left lagi ya. Okay, boleh ambil alamat tersebut. Ataupun lepas ni boleh layari sekali lagi sementara kita masih buka untuk hari ini. Okay, boleh dapatkan sijil penyertaan. Okay, kod akses adalah PPDKT 100. Okay, kena ada dulu, kena isi kod akses baru kita boleh isi untuk mendapatkan sijil penyertaan. Okay. Jadi saya tinggal dahulu. Ada yang tanya ni Cikgu Isa. Ada lagi ke lepas ni? InsyaAllah lah. Lepas ni kita ada sesi. InsyaAllah esok mungkin kita ada sesi lagi ya. Esok kita ada bahasa Inggeris. Untuk matematik insyaAllah lah ya. Kita akan inform dari semasa ke semasa. Kalau ada ruang, ada peluang, insyaAllah kita akan buat lagi lah. Tolong subscribe lah. Okay, kalau subscribe nanti kita akan dapat tahu. Okay, kalau ada kelas-kelas kita akan letak. Jadi kena subscribe ya, nampak di bawah tu. Okay, subscribe di bawah, tekan loceng ya. Di situ jangan lupa juga like. Okay, jadi setakat ni itu saja dahulu untuk kelas kita. Imran banyak bertanya ni. Lepas ni ada kelas dalam Google Meet pula ke tak? Rasanya kita buat live sahaja di YouTube. Sebab kalau Google Meet kita ada limit dan mungkin ada yang tidak tahu cara untuk nak masuk dalam Meet. Jadi kalau YouTube ni lebih mudah lah. Maksudnya tekan saja channel ataupun kita subscribe saja. Kita dapat maklumat bila saja kelas tu yang berlangsung. Okay. Untuk esok darjah berapa saya tak pasti. Penceramah masih belum maklum lagi. Bahasa Inggeris dia open biasanya. Dia open saja. Siapa-siapa pun boleh. Lepas tu satu lagi ada tadi satu soalan. Saya tak jumpa lah. Banyak bila dah turun banyak ni tu. Esok pukul 10 pagi. Cikgu Dahlia ada daripada tu. Mana ni tadi dia minta soalan ni. Nak ambil mana soalan banyak-banyak tadi kalau ada soalan nak buat latihan. Bukan boleh buka dalam tu dalam YouTube semula kan? Tak? Okay, tapi jangan lupa ya untuk cikgu-cikgu ada link SPLKPM bagi yang menyertai dan juga bagi pelajar dan guru ada sijil penyertaan ya. Okay. Jadi saya tinggal dahulu untuk ni. Lepas ni boleh refresh balik untuk tengok balik pengajaran dan pembelajaran kita hari ini serta pautan yang ini. Pautan ni asalnya dibuka sampai petang ini sahaja. Jadi lepas ni terus sahaja buat pengisian ya.
Okey, Cikgu Dahlia, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian Ya, hari ini. sama-sama. Kita jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Imran, lupa. Kalau tu type di atas browser bit.ly/ppdkt-penyertaan. Dia kena type di atas. Okey, Assalamualaikum.